Assalamualaikum, selamat pagi. Kita jumpa lagi hari ini. Hari ini kita akan cuba berkongsi sedikit pengetahuan ataupun sedikit maklumat berkaitan dengan jantung, kesihatan dan kecergasan kita. Ya, seperti mana yang kita ketahui, setiap hari kita perlu memastikan tahap kesihatan kita itu sentiasa pada tahap yang baik. Dan hari ini kita akan lihat berkongsi sedikit tentang maklumat berkaitan kesihatan. Apa-apa pun sepanjang kehidupan kita, terutama dalam masa sekarang ini, yang paling penting kesihatan. Kita tengok dunia sekarang digemparkan dengan isu kesihatan. Kesihatan di mana apabila kesihatan itu terjejas, seluruh rangkaian kehidupan akan terganggu. Semua ekonomi, politik, sosial dan pelbagai lagi akan terganggu. Dari itu tuan-tuan dan puan, kita sama-sama pastikan kesihatan kita. Jadi hari ini saya akan menyentuh tentang jantung. Apa kaitan jantung dengan kesihatan dan kecergasan kita. Jadi jantung seperti mana tuan-tuan sudah maklum, jantung adalah merupakan satu organ dalaman badan kita, manusia yang sangat penting, antara satu yang sangat penting. Di mana jantung ini adalah merupakan satu bahagian yang fungsinya adalah mengepam darah untuk memberikan oksigen ke seluruh badan, untuk seluruh bangsa fungsi. Jadi tahap kecekapannya membekalkan oksigen ke seluruh badan itu bergantung pada tahap kecergasannya, kecepatan diri kita. Kemampuannya untuk mengepam itu bergantung pada tahap kecergasan kita. Seperti yang kita tahu, kehidupan kita ini tidaklah statik, bukanlah dalam keadaan rehat saja. Ada masa kita berjalan, ada masa kita berlari, dan ada masa juga kita melakukan aktiviti yang lebih aktif. Jadi semakin kita aktif, maka semakin banyak oksigen diperlukan oleh badan kita. Jadi macam mana mau pastikan organ badan kita berfungsi dengan baik, otak kita berfungsi dengan baik, maka memerlukan jantung yang cekap, jantung yang sehat, jantung yang cergas. Bila jantung cekap, sehat dan cergas, maka dia boleh membekalkan oksigen yang mencukupi ke seluruh badan untuk berfungsi dengan baik. Jadi, oleh itu, kecergasan memainkan peran penting dalam membantu jantung kita berfungsi dengan baik. Jantung yang sehat dan cergas mampu berfungsi dalam pelbagai keadaan dan pelbagai situasi. Contohnya, kalau dalam suatu situasi cemas, jadi jantung boleh membekalkan oksigen yang mencukupi ke otak untuk otak kita berfikir secara rasional untuk bertindak balas dalam keadaan tersebut. Jadi yang paling penting sekarang, kecergasan itu dapat membantu jantung bertindak dengan cekap. Apa pula kaitan jantung dengan kesihatan kita? Tidak boleh dinafikan. Jantung dan kesihatan akan terjejas apabila fungsi jantung terjejas. Kerana jantung selain daripada dia mengepam darah membawa oksigen, dia juga mengepam darah dalam masa yang sama membawa nutrien-nutrien yang diperlukan oleh seluruh badan. Jadi apabila nutrien-nutrien ini tidak sampai ke seluruh badan dengan cekap, maka akan gagallah fungsi organ-organ lain dalam seluruh badan. Dia akan menjejaskan kesihatan kita. Jadi apabila kesihatan terjejas, tentunya kita akan mendapat masalah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan pastikan jantung kita ini sentiasa sehat dan cergas. Bagaimana kita pastikan jantung kita sehat? Di sini saya ingin berkongsi dengan maklumat yang saya dapat daripada laman sesawang Kementerian Kesihatan mengatakan ada 7 perkara yang kita perlu ambil perhatian untuk memastikan jantung kita sehat. Pertama, makanan yang sehat. Yang kedua, katakan tidak kepada rokok. Yang ketiga, katakan tidak kepada alkohol. Yang keempat, kita sentiasa memeriksa tekanan darah kita. Yang kelima, kendalikan stres dengan baik. Yang keenam, kekalkan berat badan yang normal. Dan yang ketujuh, ini yang saya kongsikan, yaitu tingkatkan aktiviti kecergasan fizikal. Jadi dengan tingkatkan aktiviti kecergasan fizikal, kita akan dapat juga memastikan jantung kita sehat dan juga kecergasan kita akan meningkat. Kecergasan meningkat maksudnya kecekapan jantung kita berfungsi dengan sempurna. Jadi persoalan yang ingin kita ketahui seterusnya, bagaimana kita mengetahui tahap kesihatan dan kecergasan kita melalui jantung. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, jantung fungsinya lah mengepam darah. Jadi apabila jantung kita tu mengepam darah saja, dia menghasilkan denyutan nadi. Maka denyutan nadi inilah yang kita gunakan ataupun pengamal kesihatan dan kecergasan gunakan untuk mengetahui tahap kesihatan dan kecergasan kita. Jadi pada denyutan nadi ini tadi, maka mereka telah memberi satu garis panduan di tahap mana denyutan nadi yang boleh dikatakan orang yang normal, sehat, dan di tahap mana dikatakan denyutan nadi orang yang cergas. Cergas, kurang cergas, sederhana dan seterusnya. Jadi
hari ini kita akan melihat macam mana kita mengetahui macam mana kita mau tahu berapa denyutan nadi kita. Bagaimana cara kita mengambil denyutan nadi kita? Denyutan nadi yang mana yang kita mau gunakan? Jadi untuk perkongsian antara denyutan nadi yang ataupun denyutan nadi yang digunakan untuk mengetahui tahap kecergasan dan kesihatan kita ialah kadar denyutan nadi rehat. Apa itu kadar denyutan nadi rehat? Kadar denyutan nadi rehat ialah kadar denyutan nadi kita yang kita ambil apabila kita bangun daripada tidur, yang kita belum melakukan apa-apa aktiviti, bangun dari tidur saja terus kita ambil nadi. Terus kita ambil nadi. Bagaimana cara mengambil nadi dia? Ialah kita pernah satu yang paling mudah di rumah ialah satu menggunakan 2 jari atau 3 jari ini, dan kita boleh ambil nadi di bahagian pergelangan tangan. Ataupun yang kedua di bahagian bawah leher. Okey. Itu tempat kita mengambil kadar denyutan nadi. Kadar nadi rehat yang kita ambil itu dalam tempoh 1 minit. Kita ambil tadi yang ada di tangan ataupun di bawah dagu atau di leher itu dalam tempoh 1 minit. Dalam tempoh 1 minit. Kita kira berapa denyutan nadi itu dalam tempoh 1 minit. Mungkin kita boleh gunakan, kita ambil contohnya, ambil kira sampai 10 saat kita berhenti, maka 10 darab 6. Maksudnya 60 saat kan 1 minit. Jadi berapa denyutan? Kalau kita contohnya ada 6 ataupun ada 10 denyutan dalam 10 saat. Darab dengan 6, jadi 60 denyutan 1 minit. Ataupun kita gunakan 15 saat. 15 saat sama juga kita ambil dalam tempoh 15 saat, kan? Kita ambil mungkin kira berapa? Contoh ada 15 denyutan dalam 15 saat. Darab dengan 4. Kena 15 darab 4 60, 60 saat 1 minit. Jadi ia akan jumlah kita dapat berapa? 60 denyutan seminit. Jadi itu contoh cara pengambilan kadar nadi rehat. Jadi kita yang paling penting kemudian orang yang sihat, range orang yang sihat untuk kesihatan di antara 60 hingga 100. Kita boleh rujuk di laman web ni. Okey, untuk tahap kecergasan pula kan kita akan melihat, cuba tengok jadual yang dipaparkan di mana kadar nadi kita. Jumlah itu kadar kita kepada cergas, sehat, ada sederhana ataupun lemah. Kita akan tengok. Jadi apabila kita tahu ini sangat penting kita ketahui. Harus diingat juga cara mengambil kiraan kadar nadi tadi itu kita akan mula kiraan yang kosong 1, 2, 3, 4. Jadi kiraan nadi itu kita perlu ambil dan yang seterusnya kita boleh ambil kadar nadi rehat ni mungkin dalam 1 hari atau 2 hari. 2 hari berturut-turut. Jadi kita campurkan, kita ambil dia punya purata dia. Jadi kita akan dapatlah gambaran kasar bahawa kadar nadi kita, kadar nadi rehat kita ialah contohnya ialah 70 denyutan seminit. Ya, maka kita rujuklah kepada yang saya katakan tadi bahawa kita compare sejauh mana tahap kecergasan kita dan tahap kesihatan kita. Kalau kadar nadi itu di luar daripada bahagian itu, maka kita perlu merujuk kepada pakar-pakar jantung kita, pakar kesihatan kita untuk bertanya apa masalah kesihatan kita dan apa cadangan-cadangan yang perlu kita ambil dan perlu ambil tindakan untuk kebaikan kita dan untuk kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain apabila kita mengetahui tahap kecergasan kita, tahap kesihatan kita, maka barulah kita boleh mengambil tindakan seterusnya. Contohnya tahap kecergasan kita mungkin berada di tahap yang lemah. Untuk jantung kita tu berada di tahap yang lemah. Baru berjalan berlari 3-4 minit sudah tercungap-cungap atau penat. Jadi kita perlu kan satu tindakan untuk melatih jantung kita. Sangat penting melatih jantung ni. Sebab jantung yang sehat, jantung yang cergas, dia boleh bertindak balas atau dia boleh berfungsi dalam apa keadaan. Itu yang penting. Dalam keadaan cemas pun kita boleh berfungsi dengan baik. Itu otak kita boleh berfikir dengan secara rasional. Bagaimana kita meningkatkan tahap kecergasan jantung kita? Salah satu caranya lah melakukan aktiviti fizikal. Jadi dalam melakukan aktiviti fizikal ni, dalam matlamat kita untuk meningkatkan kecergasan, kekuatan jantung kita, sebelum kita melakukan aktiviti kecergasan kita, pertama sekali faktor keselamatan paling utama diutamakan, di mana kita pastikan juga kita sudah tahu tahap kecergasan kita tadi, dan kita juga perlu tahu tahap kesehatan kita, dan kita juga perlu tahu tahap kecederaan. Kita ada kecederaan ke tidak? Jadi
Dan kesemua ini kita perlu ambil perhatian untuk memastikan kita selamat semasa melaksanakan aktiviti kecergasan. Kita jangan melakukan aktiviti secara mendadak. Kita mesti ikut step by step, langkah demi langkah itu kita buat dulu pada keadaan atau pada kadar yang tahap rendah. Itu buat dulu perlahan-lahan. Kemudian ditingkatkan sedikit demi sedikit. Ini untuk keselamatan. Kita tidak perlu mengejut, sebab apa? Nanti jantung kita belum bersedia pada tahap itu. Itu makanya tadi kita perlu tahu kita punya tadi keadaan nadi rehat itu tahap kecergasan kita tahap mana. Lepas tu kita perlu tahu juga kadar nadi seterusnya adalah kadar nadi maksimal atau maksimum jantung kita. Macam mana mau tahu? Caranya mudah saja, itu dengan menggunakan formula 220 tolak dengan umur kita. Contohnya umur kita 50 tahun. Tolak 220. 220 tolak 250 akan jadi 177. Itu kadar Newton maksimum kita. Kadar Newton maksimum kita. Mana? Tahap itulah kita maksimum. Kalau kita melebihi akan memudaratkan kecergasan, kesehatan kita dan nyawa kita. Yang penting lepas kita mengetahui kadar nadi maksimum 170 tadi, kita mesti merancang latihan kita itu antara 60 hingga ke 80% pada peringkat permulaan. Agar tidak bukan satu kejutan yang perlahan-lahan supaya jantung kita itu pun boleh mengadaptasinya. Macam mana kita tahu tu masa dalam aktiviti kita boleh cek nadi, ataupun secara umumnya kita boleh tahu apabila kita melakukan aktiviti kita akan mula pernafasan kita mula bertambah cepat. Bertambah cepat. Itu menunjukkan sudah jantung kita sudah mula berfungsi dengan kadar nadi yang sudah menghampiri 70 ke 80%. Jadi kita boleh masa tu kita boleh berhenti sekejap beberapa mungkin dalam 10 atau 20-30 saat dan ulangi. Mungkin kita ambil dalam 3 set begitu pada peringkat permulaan. Dan 3 set permulaan. Ini tu permulaan. Jadi ini satu cara di mana kita boleh melatih tahap kecergasan jantung kita untuk berfungsi, mengepam darah ke seluruh badan untuk memberikan oksigen, untuk menghasilkan tenaga kita, dan seterusnya melakukan aktiviti. Ini satu cara dan banyak cara lagi. Mungkin kita akan kongsi kepada masa akan datang. Jadi diharap perkongsian hari ini dapat memberi sedikit manfaat, pertama pada diri kita, mengingatkan diri kita betapa pentingnya kita menjaga jantung ini, betapa pentingnya kita mengutamakan kesehatan kita. Jadi jaga diri kita, jaga keluarga kita. Macam mana menjaga keluarga kita? Dengan jaga kesehatan dan kecergasan kita. Okey, kalau anda suka dengan perkongsian ini, tekan subscribe dan tekan like. Dan sampai jumpa lagi. Badan sehat, otak cergas, hati gembira. Bye.